Jelas. Okey, hari ni kita nak tengok isomer. Walaupun kita belum belajar habis lagi, tapi disebabkan cikgu nak ajar penamaan, sistem penamaan IUPAC, jadi cikgu nak memperkenalkan kat sini isomer lah. So, kalau kamu tengok kat sini isomer, apa maksud isomer? Isomer ni ialah sebatian organik yang mempunyai formula molekul. Okey, maksudnya dia mempunyai formula molekul yang sama. Sama tetapi formula struktur yang bercabang-cabang tu berbeza. Contohnya seperti alkana seperti alkana. Alkana kita nama dia sebagai butana contohnya. Okey. Kalau butana ni kita ada, ni adalah formula molekul. Okey, faham? Ni formula molekul. Kalau struktur dia C. Okey, C. So dia ada 4 macam ni lah kan. Okey, ni kalau formula struktur. Okey, ni H, H. Ini merupakan formula struktur dia. Strukturnya H semualah. So, ini adalah satu formula struktur. Tapi, kalau kita tengok dekat sini, yang dikatakan isomer ni, formula struktur ni dia boleh bentuk lain. Tapi dia masih lagi C4H10. C4H10 ni tetap sebab dia formula molekul yang sama. C. Okey, tapi macam ni. C ada 4 ni. C masih lagi 4, tetapi kedudukan dia tak sama. Tapi bilang H pun sama juga. Okey. 1H, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini lagi 1. Okey, 8, 9. Sini 1 lagi kan. Oops. H 10. Yang ini pun masih lagi C4H10. C4H10. Yang ini pun C4H10. So maksudnya butana ni, okey, butana ni dia mempunyai 2 isomer lah. Yang ni 1, yang ni 1. Dari segi nama dia pun dia akan berbeza. Nama dia pun berbeza. So nama dia, kalau yang atas ni nama dia sama butana, yang bawah ni dia akan jadi okey, nama ni kamu tak belajar lagi kan. Hari ni kamu nak belajar nama ni. So nama dia, tengoklah cara nak buat nama. Yang pertama, kita kenal pasti satu rantai utama yang lurus. Satu rantai utama lurus. Di sini cikgu boleh pilih lah. Lurus perkataan lurus tu tak semestinya lurus kan. Kadang-kadang dia boleh bengkok Okey, rantai utama. So rantai utama dia ada 3. So dia tak jadi boot. Kalau 3 rantai utama ni kita panggil pro. Okey. Pro. Okey. Pro panel lah. Okey. Hudurnya. Okey. Pro panel. Tapi ada lagi satu C ni. C1 ni dia duduk di dalam kawasan yang kita panggil sebagai alkil. Alkil. Dia ni adalah cabang kepada rantai yang utama. Alkil. So alkil ni nama akhir dia mesti akhir dengan IL. Nama akhir dia IL. Jadi kita akan tengok cabang ni dia duduk pada karbon nombor berapa. So kalau kita tengok yang ni nombor 1, yang ni nombor 2, sini karbon nombor 3. So cabang ni dia duduk pada karbon nombor 2. Jadi kita akan tulis 2. Okey. C dia ada 1. 1 adalah mat
Jadi dia akan jadi 2 dash metil metil propana. Okey. Yang ni ada 4, ini adalah butana butana. Okey, kalau yang ni formula dia C4H10. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10H dia. So ini butana. Okey, berbeza dengan yang ni. Yang ini dia sebenarnya sama. Sama apa? Sama formula molekul. So formula molekul dia C ada 1, 2, C1, C2, C3, C4. So masih lagi C4H dia. C3, 6, 7, 8, 9, 10. Masih lagi C4, C4H10. Sama kan? Okey, sama. Ini sama. So maksudnya dia adalah mempunyai formula molekul yang sama. So, tapi kalau kita tengok struktur lain. Struktur yang ni, ini rantai utama dia straight ni. Yang kita boleh buat rantai utama yang straight. Kita dapat C dia boleh dapat 4 sebab tu nama dia but. Okey. Kalau yang ini rantai yang straight dia 3 kita tak boleh dapat 4. Dia rantai straight dia boleh kira kod sini. Kita boleh kira kod sini. Atau kita boleh kira kod sini straight juga. Atau boleh kira kod sini. Straight juga. Masih juga 3 kalau kira kod sini. So kira kod mana pun maksimum yang paling panjang adalah 3. Kita kena tengok maksimum yang paling panjang. Okey, sekali lagi sama yang tadi. Okey, disebabkan rantai yang panjang tu ada 3, so namanya pro. Pro sebab dia tak ada double bond apa tak ada. Ikatan ganda 2 tak ada. So namanya propana. So lagi satu C yang ini yang boleh kita panggil sebagai dia punya cabang. Okay, yang ini cabang nama kumpulan dia adalah alkyl. Alkyl. So alkyl ni sama juga. Kalau C dia 1 namanya metil. Kalau C dia 2 etil. C dia 3 propil. Kalau C dia ada 4 butil. Okey. Okey, jadi di sini, yang sini ni C cabang dia tu ada 1 je. So dia kena sebut metil. Okey, metil ni kita kena mention dia duduk di mana? Dia duduk pada karbon nombor 2. Cabang dia boleh jadi yang ni cabang. Atau yang ni. Atau yang ni. Mana-mana satu. Cikgu Bo ni, kata kalau yang ni kumpulan berfungsi, dia duduk karbon nombor apa? Ni karbon nombor 1, 2, 3. 2. Dia duduk karbon nombor 2. Kalau yang ini, sama juga. 1, 2, 3. 2 juga. Kod mana pun, dia akan jadi 2. So, nama dia akan jadi 2 dash metil propana. Okay. You are free to ask me. Sebelum cikgu tunjuk contoh yang lain. Okay, untuk sistem penamaan, okay, cikgu dah tunjuk contoh tadi. Okay, yang pertama, kita kena tengok dulu rantai induk lah. Senang cakap lah, kita tengok rantai induk. Yang ni rantai induk . So kalau kita tengok kat rantai induk ni, okay, rantai induk ni kita akan cari bilangan rantai karbon yang paling panjang. Okay, tadi cikgu kata rantai karbon paling panjang ni tak semestinya dia lurus.
Tapi maksud cikgu, kalau di kona-kona pun okey. Tapi asalkan dia boleh dapat satu rantai yang straight. Bukan straight. Kalau straight lurus pula kan. Satu rantai tanpa putus lah. Maksudnya kita boleh buat rantai tu straight je. Tak ada putus-putus. Okey. Okey, contoh. Contoh. C, C, C. Tiba-tiba ada satu C kat sini. Ada C kat sini. Okey. Yang ini rantai panjang ni berapa? Siapa boleh jawab? Jawab. 4. Yes, 4. Walaupun kita tengok tadi kamu kata nampak macam ni straight 3 kan. Yang ni straight 3 kan. Tapi ini bukan 3. Sebenarnya kita boleh ambil kot sini Kita boleh ambil kot sini sebab rantai yang straight tu kita kira kot sini. 4. So namanya akan jadi butana. Tapi dia ada yang ni nama apa ni? Yang ni dia akan jadi al apa? Al-maklum. Al apa cepat? Alkil lah. Untuk kita bagi nama kita kena tahu ni berapa C kat sini. 1 kan? 1. 1 mesti metil. Okey. Dia duduk cover nombor berapa? Adakah nombor 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4? Yang mana kita nak tentukan? 2. Ya, kita ambil yang paling pendek. Okey. So dia 2 dash metil butana. Okey 2 dash metil butana. Okey. Okey, itu cara yang pertama lah. Iaitu cara nak menentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang. Okey. Yang kedua, kita cari bahagian akhir ni, siri homolog. Siri homolog kita dah belajar dah. 2 lah yang kita belajar secara detail kan, iaitu siri homolog alkana. Yang ni siri homolog alkena. Okey, ada lagi satu alkohol, karboksilik asid dan ester yang kita tak belajar lagi Okey. Okey, jadi itu bahagian akhir. Kita kena tengok ni lah. Yang ni semua ana lah. Sebab tu cikgu letak nama dia butana. Kemudian kita tengok pula yang ketiga. Ni yang pertama rantai panjang. Yang kedua siri homolog. Dan yang ketiga kita tengok bahagian awalan rantai sisi rantai sisi. Rantai sisi ni lah cabang ni lah. Okey. Okey. Rantai sisi kumpulan yang bergabung pada rantai karbon yang utama. Kumpulan alkil. So kat bawah tu dia dah banyak tu. Tak payah pening-pening dengan formula ni. Okey, kemudian seterusnya. Okey. Penamaan ana digantikan dengan il Okey, ni samalah yang ni Maksudnya kalau ni untuk alkil Kalau etana jadi etil kan. Propana, propil. Okay, dia punya struktur dia. Ni cabang ni untuk semua untuk cabang. Okey. Okey. Yang ni. Okey, satu ni dia sambung dengan main dia lah. Dia sambung dengan main. Okey. Kalau yang ni main, dia sambung 3. 1, 2, 3. Okey. Okey, formula kita boleh tulis sebagai C2H apa? C2H5. Ini dia tolak 1 kan. C3H apa? C3H apa? 7. Okay, yang ni pula. Ini apa benda pula? Apa pula die ni? Okay, die ni. Kalau die ni, perkataan die ni, dia wujud 2 metil. Die tu maksudnya 2 metil. Tri ni maksudnya 3 metil. Okay, contoh Contoh. Contoh dia 1, 2, 3.
Sini C, sini C. Dia ada H lah kan? H dia cikgu tak lukis kat sini. Kalau nak lukis H dia kat sini ada 2, 3. Sini pun ada C5. Okey, C5, H12. Dia alkana kan? Alkana C5, H12. Okey, cikgu tak lukis H dia, nanti nampak serabut kan? Okey, bila kita tengok dekat sini, okey, siapa boleh bagi tahu cikgu nama dia? 3. 3. Walaupun dia ada 5, tapi paling panjang dia 3 yang sama ada ambil kod sini, atau kod sini, atau kod sini, atau kod sini, ni kod sini, kod mana pun, kita akan dapat dia lurus 3 saja. So, senang ambil kod sini lah. So, cikgu ambil kod sini, 3, rantai panjang utama. Cikgu labelkan sini 1, C1, ni C nombor 2, yang ni C nombor 2, yang ni C nombor 3. So, 1, 2, 3. Okey, lepas tu kita ada 2 cabang kan. Satu sebelah di atas ni, satu sebelah bawah ni. Okay, bila kita tengok kat sini, atas dengan bawah, dua-dua ada 1 kan. Dua-dua C dia 1. Yang atas ni cabang dia C ada 1. Yang bawah ni cabang dia C pun ada 1. Bila 1, maka dia jadi metil. Metil kan. Tapi ada 2, kita guna dimetil. Dimetil. Okay, jadi nama dia akan jadi dalam kes ni sepatutnya kita tulis 2, sepatutnya ni salah lah, ni salah lah. Okey. 2,2 dimetil propana. Okey. Sepatutnya kita tulis macam ni. Okey. Tapi disebabkan propana ni, yang ni kalau dimetil ni dia nak letak kat mana lagi kan? Kalau bukan dekat 2 kan? Dia tak boleh letak tempat lain. Faham tak? Yang ni dia tak boleh letak tempat lain. Dia mesti letak dekat karbon nombor 2. Kalau dia letak karbon nombor 3, boleh tak? Tak boleh. Dia akan jadi butana. Okey? Dia tak boleh letak nombor 3. Ataupun dia letak nombor 1, boleh tak? Tak boleh. Dia akan jadi butana juga. So, jadi 2,2 ni, 2,2 ni, untuk kes yang ni saja, tak tulis tak apa. Tak tulis pun tak apa. Dalam kes ni saja. Okey. Kalau kes lain tak boleh. Okey? Contoh. Contoh lagi. Contoh lagi. Katakanlah cikgu nak ambil panjang sikit lah. Bila panjang lagi banyak isomer tau. Okay, C7. Okay, C7 H16. So, dia akan jadi panjang lah cerita. Okay, kita lihat. Kalau cabang kat sini, dia tak jadi cabang kan? Macam mana tu? Kalau dekat sini, dia tak jadi cabang. Dia akan jadi rantai lurus. Okay, dia akan jadi satu rantai yang lurus. Okay, dia akan jadi cabang apabila dia duduk kat sini lagi satu. Contoh. Allah, apa masalah ni? So, sini sekarang baru ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Katakanlah cikgu tambah sini lagi satu. So, yang ni siapa boleh bagi nama dia? Dalam periksa dia tak buat lah payah macam ni. So, yang ni nama dia akan jadi apa? Okay, kamu kena pasti rantai paling panjang. So, rantai paling panjang berapa? So, rantai paling panjang berapa? 5. 5 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bagus lah. Error lah. Okay. Yang mana rantai dia? Okay, ni C1, C2, C3, C4, C5. Okay, kamu boleh baca kod sini. Baca kod sini. Daripada sini, naik sini, pergi sini, pergi sini. Okay, dapatlah 5 kan. Okay, boleh baca daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nak baca pun, kita kena tengok. Kita kena cari cabang ni yang paling dekat sekali kan. Kita kena, ya. Wafa tanya macam mana nak tahu rantai paling panjang ni.
Macam mana nak tahu rantai paling panjang? Kira lah yang mana paling panjang. Itulah yang paling mudah. Faham tak? Kena try kena cari yang paling panjang sekali. Okey, kalau contoh kalau kod sini 1, 2, 3, mai kod sini 4. Tak boleh. Sebab ada lagi kod sini yang jadi 5 kan. So macam mana nak bagi tahu? Macam tu lah. Kalau kod sini 1, 2, 3, 4. Tak ada lah. Yang paling panjang dia mesti kod sini 5. Okey. Okey, bila 5, so nama dia akan jadi yang 5 punya lah. 5 karbon. So kalau 5 apa? Rantai paling panjang ni 5. So nama dia akan jadi penta. Nah. Pen dulu. Lepas tu kita tengoklah dekat sini ada kumpulan berfungsi tak? Bukan ada ke tak ada. Maksudnya kita tengok dia punya kumpulan kan. Siri homolog dia. So bila kita tengok kat sini, siri homolog dia single semua. Bila single semua, ana. Jadi dia punya nama. Okay. Pentana. Pentana. Okay. Tulis dulu Pentana. Pentana. Tapi dia ada cabang. Kat sini cabang dia. 1C. Lepas tu cabang lagi 1 pun 1C. Jadi bila dua-dua 1C, yang ni 1C, yang ni pun 1C, so namanya kena ambil die. Die apa? Die apa? Kita tengok pula. Dimethyl. Ya, sebab 1C, sebab dia 1C walaupun C ada 2 kat sini, tapi yang ni 1, yang ni pun 1, kamu jangan kata etil pula. Dia masih lagi metil. Sebab apa metil? Sebab dia punya C ni 1. Ni rantai yang 1, ni cabang yang nombor 1, ni cabang yang nombor 2. Jadi dia kena guna perkataan dimetil. Bukan dietil dimetil. Dimetil pentanat. Kita kena mention pula yang metil ni cabang ni dia duduk di mana? Dia duduk di buat sama je. 1, 2, 3. Lepas tu dia naik kat sini. 1, 2. Lepas tu kat sini 1, kat sini 1. C kan? H cikgu tak lukis H cikgu tak lukis. So kamu kena faham lah dia ada H kat keliling tu kan. Jadi cikgu tak mau serabut sangat. Okey, yang ini yang ini nama dia tadi. Mula-mula kita tengok rantai panjang. So rantai panjang dia yang paling panjang kita boleh dapat adalah 5. Okey faham Yang paling panjang kita boleh dapat adalah 5, iaitu kita tengok kat sini. Kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kira daripada atas turun bawah. Atau daripada bawah ni naik atas. Itu rantai paling panjang. Kita tak boleh kira kat sini. Sini sebab dapat 4. Kalau kat sini dapat 3. Kod mana lagi? Kalau kod ni dapat 4. Kalau kod sini dapat 5. So kita ambil yang ni 5. So kita boleh kira kod sini atau daripada atas. Tapi kita kena tengok. Make sure yang benda-benda yang kita nak cakap ni dia duduk bilangan karbon paling sikit. Okay, kalau dia tak kedialkan sini 1, 2, 3, 4, kita kena kira daripada sini. Ataupun kalau karbon ni tak ada, ni 1 ni tak ada, ni 1, 2, 3, 4, kita kena kira daripada bawah. So sebab di sini mana-mana pun sama, kita boleh ambil lah mana-mana pun. Okay, kita boleh ambil mana-mana pun. Jadi cikgu katalah cikgu nak ambil daripada sini. So ini karbon nombor 1, ini karbon nombor 2, ini karbon nombor 3, ini karbon nombor 4, ini karbon nombor 5. Jadi disebabkan dia 5, dia jadi pen kan. So dia adalah pentana. Okay, pentana. Okay. Kemudian kita akan tengok ini adalah cabang. Cabang dia duduk pada karbon nombor 3. Ni satu cabang, yang ni satu cabang. Di kedua-dua cabang ada satu C. So namanya mat. Bila mat dia ada 2. Jadi sebab tu kita kena tulis dimetil. Dimetil kat sini sambung
Dan dimetil ni kita kena mention dekat mana dia duduk. Dia dua-duanya duduk dekat karbon nombor 3 kan. Kedua-duanya duduk pada karbon nombor 3. Jadi kita tulis 3,3 dash dimetil pentana. Jadi tulis lain. Tulis tak mana. 3,3 dash dimetil pentana. Okey. Faham? Faham tak? Sebelum cikgu nak padam ni? Cikgu, Ya. kalau dalam exam yang location tu memang kena tulis juga ke yang macam 3 dash? Ya, sebab dia IUPAC International Standard. Dan satu lagi ni H lah kan. Sebab setiap satu C tu dia mesti ada 4 kan sini. C, satu lagi H. Tapi H cikgu tak lukis So yang ini macam mana? Yang ini banyaklah. Kita boleh kira kod mana. Kira kod mana pun akan dapat 5. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kod ni 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kod ni 1, 2, 3, 4, 5. Semua 5. Ini karbon nombor 1, ni karbon nombor 2, ni karbon nombor 3, ni karbon nombor 4, ni karbon nombor 5. So nama dia tetap pentana. Okey. Pentana. Pentana tapi nama dia lain ataupun formula struktur dia lain. So nama dia akan jadi yang inilah akan jadi apa? Yang ini akan jadi cabang. 2C. 2C maka etil. Dia duduk karbon nombor apa? Nombor 3. Jadi namanya 3 dash etil pentana. Okey. Faham? Faham. Sir, kenapa dia punya 3 tu sekali je? Tadi 2 ada 2 kali. Alright, bagus. Kalau kita tengok C tadi tu, yang C tu dia sini satu C, sini satu C, yang ni panjang-panjang ni punya panjang kan. Okey, yang ini ni dua kalau jalan dia ada 2 simpang. Faham tak? Ini simpang lain, ini simpang lain. Ini cabang lain, ini cabang lain. Yang ini cabang satu ya. Ni jalan utama main road. Yang ni simpang satu. Kalau yang ni main road dia satu, dia ada cabang kat sini tadi naik kan. Dia cabang, so kat sini ada satu cabang, kat sini ada satu cabang. Sebab tu dua-dua cabang ni ada satu C, sebab tu kita kena kata 2,2. Okey, faham? Faham Hanif? Faham. Alright. Yang lain? Faham, sir. Faham. Okey. Next. Okey, yang ini tengok sama juga ni. Kena pasti rantai terpanjang. Okey, rantai terpanjang. Kalau kau ni 1, 2, 3, 4. Kita tak boleh kan? Kalau tak boleh lah kira. Ni tak boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh. Dia kena 4. So namanya akan boot lah. So boot. Lepas tu dia ada. Dia tak boleh kira 1 kat sini. Dia kena kira daripada sini. Sebab apa? Sebab nak make sure cabang ni adalah nombor paling kecil. Kalau kita kira kat sini, 1, kalau kira 1, 2, 3, 4, yang ni dia jadi nombor 3. Nombor 3 tak boleh. Dia jadi banyak. Dia kena kira 2. Yang paling dekat. Okey, faham Pasal apa kena kira mula sebelah sini? Tak boleh kira sebelah sini. Okey. Tak boleh. Sebab kita nak make sure nombor yang paling kecil untuk record benda ni. So, yang ni dia akan jadi apa? Boot lah. Boot. Kemudian dia ada 2 cabang. 1C. 1C adalah metil. Tapi dia ada 2. 1 cabang ke belah kiri, 1 cabang belah kanan. So, kita kena buat 2 dimetil. Dia 5. Okay. Dan siri homolog dia ana. So, jadi 2 dimetil butana. Okey. Ni apa dia ni? Nama dan nama. Ditulis rapat. Dia rapat lah.
Dia tak selang. Tadi cikgu tulis selang tu nak buat bagi kamu faham. Okey, dia kena tulis rapat. Nombor dan nama kena ada dash. Nombor dan nombor ada koma. Okey, faham? Take note 2, 3. Okey, bagus. Seorang dah jawab. Okey, kalau tengok kat sini dia ada 4. Okey, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Kalau kira kat sebelah sini pun 1, 2, 3, 4. Sama ya. Boleh kira mana-mana. So ni carbon nombor 1. Okey, carbon nombor 2, nombor 3, nombor 4. So ni adalah cabang. So jadi boot lah kan. Tapi dua-dua cabang ada satu carbon. Dua-dua cabang mempunyai satu carbon. So kita kena tulis 2, 3 dimethyl butana. Okay. 2 dengan 3 siapa dulu? Of course lah 2 dulu kan. Okay. Alright, yang bawah. Okay, yang bawah siapa nak jawab? Okay, kali pertama tengok rantai paling panjang. Ada berapa rantai paling panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lain? Ada lain tak? Selain daripada 6, ada lagi tak yang boleh jadi panjang lain? Okay, heksana. Cabang ni yang mana? 1, 2, 3. Ni semua cabang. Okay. So kita nak kira daripada sini atau daripada sini? Of course kena kira daripada sini. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4, 5, 6. So dia jadi apa? 2, 3, 4 try methyl. Dapat? Dapat tak? Dapat ke tak dapat? 2, 3, 4 try methyl dash ni dash. Dash. Okay. Hex. 3 ahli pertama alkena tidak menunjukkan isomer. Pasal apa tak tunjuk? Pasal dia 3. 3 ni. Dia tak boleh jadi isomer sebab apa? Dia boleh pindah tak C di sini? Di sini. Tak boleh kan? Dia masih lagi rantai yang lurus walaupun bengkok. Okay. So dia tidak ada isomer. Faham? Okey, akan menunjukkan isomer mulai butana. So, isomer dia bermula dengan butana lah. Okey. Ada soalan? Okey, homework ni. Lukikan formula struktur yang mungkin bagi C5H12. Balik buat kat rumah. So, Ya, yang ni buat dalam kertas. buat dalam kertas. Lepas tu, nak hantar. Buat kalau boleh snap. Lepas tu send picture ke Google Classroom. Snap gambar dulu. Snap gambar, lepas tu share. Kan? Share. Lepas tu cari Classroom. Google Classroom, send kat situ. Cari kelas kimia tu lah. Okay, cikgu stop here. Okay, have a nice day.